Qala asy-syarihu Asy-Syaikh Ibrahimul Baijuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wa qala ar-Razi wa jama'atun ay minal mutakallimina al-wujudu ghairul mawjudi darurata mughayarati sifati lil mausufi. Dan telah berkata Ar-Razi, Imam Al-Fakhrur Razi, wa jama'atun ay jama'atun minal mutakallimin, dan satu kumpulan ataupun satu puak daripada ulama mutakallimin, ulama usuluddin. Mereka ini katakan bermula wujud itu ialah lain daripada maujud. Tu khilafnya hak dulu lah tu. Hak dulu Abul Hasan Al-Asy'ari kata wujud itu ain maujud. Lepas pada tu puak ashab dia tu, orang pangkat bawah tu, mari khilaf pula murak Imam Asy'ari kata wujud ain maujud tu apa dia. Khilaf situ pula. Kata setengah kekalkanlah di atas zahirnya itu wujud ain maujud lah. Maka manakala berlaku atas kau tu, apa dikatakan wujud sifat kok mana dah ain maujud? Katakanlah kau maujud tu zat, bermakna wujud tu ain maujud. Hak tu ladah. Manakala berlaku di situ, apa dikatakan sifat? Dia kata bila sifat tu tak sama. Mari kau yang kedua daripada tu, dia katakan kena takwil tu hak Imam Asy'ari kata wujud ain maujud dengan makna gana, dengan makna wujud itu bukan sifat yang lebih atas zat, yang ni bukan sifat yang bahasa ada, tu panggil sifat yang lebih atas zat. Yang duk panggil kata sifat ma'ani tu, wujud bukan sifat bahasa tu. Kalau sifat bahasa tu dia panggil sifat yang lebih atas zat. Ni dak bukan sifat bahasa lebih atas zat dak. Hanya amrun i'tibari. Tu kan nak kita kata wujud ain maujud tu. Ain maujud mana bukan sifat yang lebih. Kalau hak lebih dia panggil bukan maujud lah. Hak tu takwil situ. Lepas tu mari kaum yang kedua hak muqabil dengan kaum pertama dulu tu, iaitu perkataan Fakhrur Razi dan satu jamaah daripada ulama usuluddin kata wujud itu lain daripada maujud. Sebab apa kata lain? Darurata mughayarati sifati lil mausufi, kerana nyata belaini sifat akan mausuf. Darurah ni benar latah. Sifat lain pada mausuf bukan. Benda di sifat kita kata kertas, misal yang makhluk. Kertas yang disifatkan dengan putih. Kalau gitu kertas tu mausuf, putih tu sifat. Nyata kata ke putih tu lain daripada kertas. Demikianlah. Bukan kena ke ain kertas. Kita misal pedas. Pedas lada. Itu bukan ain lada. Pedas tu. Tu darurata mughayarati sifati lil mausuf. Pasal kita kata ain maujud gana. Sifat tu lain daripada maujud. Kerana nyata jelas.
Katanya melaini sifat akan mausuf. Pedah lain daripada lada. Bukan pedah tu kena ke ain lada. Tu dia. Habis kemudian wa alaihi. Ni wa in jaraina alaihi. Kita kedai syarat mahzuf mari. Wa alaihi yani wa in jaraina alaihi. Dan jika kita berlaku di atasnya, atas hadzal qaul, kalau kita nak berlaku atas kaun ni, kaun yang kata wujud tu lain daripada maujud, faqad arrafu, maka sungguhnya telah ta'rif oleh mereka itu. Sani klik pada Ar-Razi wal Jamaah. Mereka ini ta'rif katakan arraful wujuda, telah ta'rif mereka itu akan wujud ni bi annahu, dengan bahwasanya wujud itu ialah al halul wajibatu lizzati madamatiz zatu hala kauni tilkal hali ghaira mu'allalatin bi'illatin. Panjang sikit takrif ni. Atas kaun ni dia takrif wujud tu apa wujud? Wujud tu ialah bi annahu, dengan bahasa wujud tu hal, al halu. Kalau dilanggar dia tak buat alillah bunyi halun wajibatun. Kalau tak bubuh alillah kita mari tanwin halun wajibatun lizzati, tapi sini mai alallah al halul wajibatu. Jadi dalam istilah usuluddin pula, kelimah perkataan ha ni dia sebut belaka. Dalam kita mengaji nahwu pun dia sebut hal. I'rab jadi apa tu? Ja'a zaidun rakiban. Jadi ha. Tu ha dalam ilmu nahwu ada kaedah dia. Mari dalam ilmu usul hal, dia sebut juga hal. Apa hal dalam ilmu usul? Lain tu. Ada kita pergi mengaji dalam tasawuf, dia sebut juga hal. Apa dia hal? Asal logatnya hal tu kelakuan. Asalnya hal tu kelakuan kita, kelakuan seseorang. Tikah laku, lakuan seseorang. Tu asalnya. Kemudian dalam ilmu usul bila kata hal tu apa hal? Kita tengok dulu. Wujud ni ialah hal. Dia kata hal. Jadi maksudnya buat sifat. Jadi kita kena reti hak luar dulu. Segala sifat ini terbahagi kepada ada sifat hak ia bahasa ada, tu panggil sifat ma'nan, dengan kata jamak ma'ani. Tu sifat hak yang ada. Lepas tu kita misal, supaya kita misal tak ni lah, kita misal kata kertas. Tu zat jirim. Di kertas tu ada sifat putih. Putih tu panggil sifat ma'nan. Ma'nan, mufrad kata ma'nan, bila jamak ma'ani. Tapi sudah masyhur di lidah orang Melayu kita pakai guna ma'ani, sifat ma'ani. Pakai panggil lah tu. Tu sifat yang bahasa ada begitu, dia panggil sifat ma'ani. Yang keduanya sifat hak bahasa reti saja, yang tak ada sekali. Sifat ia bahasa reti saja dan tak ada sabit ngah lain. Tu dia panggil amrun i'tibari. Tu pihak kaum yang pertama tu wujud masalah amrun i'tibari lah. Dengan kata jamak umur i'tibariyah. Tu terima jamak. Yang ketiganya dia panggil salbiyah. Salbiyah. Salbiyah tu apa tu? Sifat juga. Ya bahasa retinya tak ada sesuatu. Dia panggil sifat mafhumuhu adamus syai'. Seperti katakan seperti qidam, artinya sedia. Apa makna mafhum sedia apa? Tak ada mula. Tergerti kot tak ada suatu tu panggil salbi lah.
Supaya kita ada misal sifat makhluk dah. Mandul. Apa mandul? Maknanya tak ada anak. Dia panggil sifat salbi tu bahasa tu. Bahasa reti kot tak ada gitu. Apa makna mandul? Tak ada anak. Tu makna dia. Tu panggil sifat salbi lah tu. Selagi papa. Orang papa tu setengah kata orang miskin, orang sesak kita sini kata. Orang papa tu orang susah tu. Gapo makna apa? Tak ada harta. Tu panggil sifat salbi tu. Carilah kiaslah yang lain-lain lagi. Kemudian dalam bicara sifat hak 20 tu wujud atas kau yang pertama maksudnya sifat dia panggil sifat nafsiyah amru i'tibari. Masalah puak amru i'tibari. Ada pun atas kau yang kedua ni masuk dalam hal. Maka reti hal lagi ke apa? Hal tu satu sifat yang bukan ada betul-betul macam sifat ma'ani, bukan tak ada langsung macam amru i'tibari salbi, bukan apa? Dia kata bukan ada betul dan bukan tak ada langsung. Dia panggil hal. Sifat bahasanya tu yang menengahi. Dia panggil hal belah tu. Sifat yang bukan ada betul. Kalau ada betul panggil sifat ma'ani. Kalau tak ada langsung orang panggil masuk dalam salbi atau amru i'tibari. Ni dah. Dia panggil hal. Dia panggil sifat yang menengahi antara ada dan tiada. Panggil hal. Kalau gitu sifat wujud ni masalah buat mana? Hak kau yang kedua ni kata hal. Masuk dalam hal. Hak kau yang pertama dulu tu masalah amru i'tibari. Tu dia. Baik, kalau gitu faqad arrafu, maka sungguhnya telah ta'rif oleh mereka itu Ar-Razi wal Jamaah tani al-wujuda wujud tu di annahu dengan bahawasanya wujud tu ialah al-halul wajibatu lizzati, ialah hal sifat lah, tapi sifat dia panggil hal. Sifat bahasa menengahi antara ada dan tiada panggil hal. Kemudian hal saat ni tu yang wajib ia bagi zat, yang mesti ia bagi zat, madamatiz zatu, damat itu dia panggil damat tam, bukan damat nakih dak. Selama berkekalan oleh zat. Selama berkekalan oleh zat. Sifat tu hal tu yang mesti bagi zat selama berkekalan zat. Selama berkekalan zat wujud tak cerah tangga. Dia panggil sifat yang wajib bagi zat selama berkekalan zat. Kalau kita berkata makhluk tu belah tu, kerana makhluk ni zat ni ada zat bahasa tak kekal. Sebab tu dia kata selama berkekalan zat. Hala kauni tilkal hali, hal keadaan. Tu hal nahu yang sama. Hal keadaan demikian itu hal, demikian itu sifat saat ni tu. Ghaira mu'allalatin khabar kauni, tidak dikeranakannya bi'illatin dengan suatu kerana. Ini kait ni nak keluar satu lagi. Ya hal tu ya dua bahagi pula. Satu tidak dikerana dengan satu kerana, seperti hal sifat wujud nafsiyah ni panggil. Lagi dia panggil dikerana dengan satu kerana. Dia panggil hal maknawiyah. Dia pecah dua pula situ deh. Mana bezanya? Hal maknawiyah sikit lagi supaya kita kata kaunuhu qadiran. Tu misal tu kalau kita misal hak sifat makhluk kita ada misal saat ni enggak? Kita kata ketah. Tu zat jirim. Putih. Tu sifat maknan. Kaunuhu abyadha, keadaannya ketah tu ya putih. Kaunuhu keadaan yang putih dah. Dia panggil maknawiyah. Pas dia surah lagu mana? Jadi nak boleh ada putih di ketah tu kena sabit satu sifat lagi, panggil sifat tu keadaan yang putih.
Jadi atas kauntu tu diri keadaan ia putih tu bukan kena ke putih. Cuba kita renung tengok. Hak tu lah kerana putih. Ada lain. Putih tu sifat ma'anan. Kertas tu jirim. Apa tu? Keadaannya kertas tu ia putih. Keadaan tu bukan kena ke putih, bukan kena ke diri kertas. Tu orang panggil satu sifat. Dah kalau kita nak buat jari ke? Letak jari pak kita. Kertas. Putih. Keadaannya ia putih. Itu dia. Pada ada di kertas tu putih. Ini. Ada kertas, ada putih di kertas. Tu akad 3. Ada putih di kertas. Kita ketiga. Ada putih di kertas. Kertas ni jirim. Putih ni sifat ma'ani. Ada putih. Ni kalau turut kau pertama ada putih, diri ada putih di kertas. Hak ni panggil amrun ibari. Kau yang pertama. Kau yang kedua, kena gisah lagi. Itu dia. Satu sifat, tak situ pula. Satu sifat yang boleh ada putih di kertas. Kena buat pak je. Lain dengan kawan tadi. Kawan tadi nak tabuk sah. Nak mudah apa? Kawan tadi tak 3 ini ya. Ada putih di kertas. Ada ni panggil maknawiyah tah kaum pertama. Putih sifat makni kertas jirim. Bila nak kecek turut kaum ni kena pok tambah sah lagi. Buat ini. Satu sifat, satu sifat yang nak boleh ada putih di kertas. Kertas ni jirim. Putih sifat makna. Nak boleh ada putih dia. Kena sabit satu sifat. Satu sifat ni panggil hal. Nak boleh ada putih di kertas kena sabit dengan satu sifat ni. Sifat ni panggil hal. Maka sifat ni ada ke? Bukan ada. Kalau ada panggil sifat makna ni. Tak ada, bukan tak ada. Kalau tak ada tak boleh ada putih di kertas. Jadi kot. Dia panggil hal. Sifat yang menengahi. Kalau gitu ni panggil apa? Di kerana dengan satu kerana. Mana kata di kerana? Nak boleh reti keadaan ia putih, ia kerana putih. Ia kerana dengan putih. Tak sabit putih tak reti keadaan. Adapun hal nafsiyah ni tak ada sabit hak lain. Ada zat. Ada zat. Adapun kaunuhu qadiran, nak boleh ada qudrat di zat, nak sabit sifat kaunuhu. Maka kaunuhu tu dia sabit dengan qudrat. Kalau tak ada qudrat tak erti kaunuhu. Dia panggil mu'allalatan bi ghairi illatin. Adapun sifat dia panggil hal wujud hal nafsiyah ni ghaira mu'allalatin bi illatin. Dia ni sah payah dia payah masa dia dek. Dia nak bagi kita tu kaca, nak bagi kita tu bertungguh, nak bagi kita tu berkata-kata maha weh ilmu hak Tuhan. Nak boleh dia bukan mudah, bukannya senang je boleh tu. Tuhan nak bagi kita tu kaca. Sabit je letak hukum lebih sangat tu. Siapa-siapa berjalan keluar dari rumah tujuannya qasak di hati nak mencari ilmu. Allah Ta'ala kira kata jalan kita duk berjalan tu jalan syurga dah. Kan mudah tu bila tu tengok hikmat hadis tu. Tu dia. Man salaka tariqan. Tengok tu. Siapa-siapa berjalan ia akan suatu jalan. Tujuan apa dia berjalan? Tujuan apa tu? Yaltamisu fihi ilman, yatlubu fihi ilman. Tapi berapa lafaz dalam riwayat. Tujuannya mencari menuntut padanya akan ilmu. Bila itlaq ilmu syara' dan alat-alat bagi ilmu syara' tu. Al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamai. Bukan umum ilmu dunia dak lah. Dia. Siapa dia berjalan ke suatu jalan, tujuan dianya ialah nak mencarikan ilmu syara' dan alat-alat bagi ilmu syara' kerana al-wasa'i hukmul maqasid. Dalam hadis jawab kata sahhalallahu lahu. Allah Ta'ala beri mudah kepada orang tu tariqan jalan untuk menuju ilal jannah. Tak mudahlah. Janji daripada syarak tu bukan senang. Sekalipun kita nampak atas dunia dak gi mari supo dengan orang dak gi mari. Dak itu kan orang ni gi mari ada duk selisih mari duk berjalan tu mungkok tu kok ni. Maka Allah Taala kata Allah hadis kata Allah memudahkan dah. Tu nak ayat kan.
kerana perkara ni nak dapat dia payah, kena makan usaha. Nah, cuba tu tengok nak reti hal apa dia, hal nafsiyah, hal ma'nawiyah, apa beza pula dengan amrun i'tibari. Tu kakah dia tu. Nah, baik, kemudian wal muradu bi kauniha halan. Mari nak dia panggil apa ni? Ini dia panggil nak syarah bagi takrif pula. Setelah mendatangkan takrif, nak hurai takrif tu pula. Dalam takrif saat ni wujud tu apa wujud tu ialah hal atas kau ni. Apa dia hal? Mari nak syarah dah. Wal muradu bi kauniha halan, dan yang dikehendaki dengan keadaannya wujud tu hal. Sebab apa wujud panggil hal? Atau apa dikehendaki keadaannya hal? Annaha, bahwasanya wujud tu sifat ataupun hal tak situ tak apa, wasitatun bainal mawjudi wal ma'dum. Hal-hal tu ialah pertama sifat yang menengahi antara yang ada dan yang tiada, yang tengah. Kalau sifat yang ada tu panggil sifat ma'nan. Kalau sifat tu yang tak ada, itu dua, termasuk dalam amrun i'tibari dan termasuk dalam kata ma'dum tu salbi. Kalau gitu hal ni bukan yang ada betul. Dan bukan yang tak ada langsung. Kita nak kata gitu, bukan yang ada betul. Sifat yang ada betul tu orang panggil sifat ma'anan, tak panggil hal. Dan bukan ma'dum, bukan yang tak ada langsung. Hak yang tak ada langsung tu orang panggil amrun i'tibari. Tu dia. Supaya tinggi kita, besar kita, tinggi lawan dia nya rendah, besar lawan dia kecil, besar kecil, tinggi rendah bulat. Tu orang panggil amrun i'tibari. Tu sifat yang tak ada, bukan ada, cumanya reti. Dia panggil reti. Dia panggil bahasa kira-kira, dia panggil reti saja. Sebut besar reti, sebut panjang reti, sebut besar apa nama bulat kepat reti. Itu panggil amrun i'tibari tu. Hak tu tak panggil hal tu. Kalau gitu wujud ni hal. Hal bukan tak ada langsung. Dan bukan ada betul. Kalau ada betul ma'nan. Kalau dalam sifat tu agak qudrat, iradah, tu sifat yang ada pada zat, iradah sifat yang ada pada zat, tu panggil sifat ma'nan. Ni bukan. Tu mana kata hal. Hal tu ialah sifat yang menengahi antara yang ada dan yang tak ada. Alal qawli bi thubutil wasitati. Ini berlaku, maknanya binaan, sebagai berlaku alal qawli, atas kaum bi thubutil wasitati, atas kaum yang menyabitkan wasitah allati hiya halun. Ialah hal. Ya apa pula ya kaitlah tu. Dia di sisi ulama dia khilaf bila betul ni, betul perkara tu berapa bahagi. Dia khilaf situ. Satu kaum kata 3 je. Yang pertama perkara yang ada, yang kedua perkara tak ada tetapi reti. Yang dia panggil perkara sungguh. Yang ketiga perkara tak ada langsung. 3 tu yang tak lepas pada 3 tu. Yang pertama perkara yang ada panggil maujud, sama ada perkara yang ada tu zat atau sifat, seperti sifat ma'ani tadi. Yang keduanya perkara tak ada tetapi reti, terpanggil perkara sungguh, amrun i'tibari. Yang ketiga perkara tak ada, tu termasuk mustahil dalam tu, dia termasuk apa dia tu salbi dalam tu. 3 tu. Hakam dia atas kau ni wujud masalah perkara sungguh je. Bukan perkara ada, masalah perkara sungguh saja. Tu atas kau ni. Kemudian satu kau lagi dia kata tak, semua perkara ni pak dia kata.
Yang pertamanya perkara tak ada. Yang keduanya perkara rasa sungguh, perkara sungguh. Yang ketiganya perkara bukan tak ada langsung dah bukan ada tu. Tu hal. Yang keempat perkara maujud. Pak tu. Maka berlaku atas kau tu lah. Wujud ni masuk dalam hal. Tu mana kata alal qawli bi thubutil wasitati. Wasitah allati hiya hal. Dia panggil kata hal atas kau ni. Wa ma'na kauniha wajibatan lizat, dan bermula makna keadaannya, keadaan hal tu, keadaan hal ialah wujud kita bicara tadi, wajibatan lizati. Apa tadi dia kata wujud tu ialah hal yang wajibah lizat. Apa makna keadaannya hal tu yang wajib bagi zat? Madamati zatu, selama berkekal zat. Maknanya annaha bahwasanya sifat wujud ialah hal tadi sabitatul lizzati, ya sungguh ya sabit bagi zat, muddata dawami zat, selama berpanjangan zat. Selama berpanjangan zat, wujud tu mesti sabit bagi zat. Manakala hilang zat, wujud tu tak sabit lah. Ni kita kecek zat makhluk zuhir lah. Moga zat kita ni ada dia tak kekal, bukan? Jadi selama berpanjangan zat, selama itulah wujud tu sabit bagi zat. Manakala hilang zat, wujud tak sabit lah bagi zat. Tu kita kecek hak-hak makhluk. Ada apa Allah Ta'ala tu tak boleh kata selama berkekal zat, moga zat Allah tu wajib kekal. Kerana dok ta'rif wujud ni bukan hanya sifat Allah mata ni, umum. Wa kharaja biqaulina, dan telah keluar dengan kata kami, ghaira mu'allalatin bi'illati. Dalam ta'rif saat ni tu, wujud ialah hal yang wajib bagi zat selama berkekal zat, hal keadaan tidak dikerana dengan satu kerana. Kami kata begitu tu nak keluar hak mana tu? Kharaja al-halul mu'allalatu bi'illati, keluar oleh hal juga yang dikerana dengan satu kerana. Tu dia hal juga, tapi dia ni dikerana dengan satu kerana. Makna bersabit dengan yang lain. Adapun wujud ni hal yang tidak dikerana, tak bersabit dengan hak lain. Adapun lagi hal juga yang dibersabit dengan hak lain. Nanti kita tengok. Kal kauni qadiran, seperti keadaan Tuhan yang kuasa. Betul al-kaun tu lah nak bercaranya. Sebab sekali-sekala dia tukar leleh wak mari mudhaf ilaih, kata kaunihi qadiran. Tiup mari dhamir. Sekali-sekala buai ha dhamir ganti leleh al-kaunu qadiran. Pihak kita dah biasa sedap dengan dhamir tu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Kita dah belajar ajak budak lagi biasa belah tu. Dia kata lagu lain berasa tak sedap. Bila kita mengaji dalam bentuk kaedah, dalam kaedah demo boleh buat mudhaf ilaih ganti dengan alif lam. Al-kaunu qadiran, al-kaunu muridan. Dia panggil buat mudhaf ilaih ganti alif lam. Itu dia. Seperti al-kauni qadiran, keadaannya yang kuasa. Kalau gitu betul al-kaun tu panggil hal. Hal tu. Fa innahu, maka bahwasanya al-kaun qadiran tu halung tu, supaya dengan wujud lah juga hal tu. Tetapi mari bezanya mu'allalun, dia pakai muzakkar apa pakai muannah. Kalau orang demo tu sekali kata mu'allalatun, sekali kata mu'allalun, tak ada apalah. Jadi kelima hal dia pakai kedua di segi logat demo. Halum mu'allalun ataupun kata halum mu'allalatun, tak ada apa. Iaitu al-kaunu qadiran tu hal yang dikerana bi'illatin. Apa makna yang dikerana? Tahu saya pula. Hal yang lazimul malzumi, yang melazimi akan malzum. Boleh baca gitu. Dan boleh ihtimalnya lazamal malzuma, mulazim ia akan malzum.
Nah ayat atas nak ha tu yang lazimul malzum, makna yang melazim ia berekal dengan malzum. Payah belaka je dak guna. Gapo malzum? Ha tengok ibarat dia. Wa huwa malzum kena ke al-qudratu. Ha kena ke qudrat. Ha. Dek nak kata keadaan yang nak kata keadaan yang dia kena sakut, dia kena bersabit dengan sifat ma'ani. Sepermisal kertas tadi, nak kata keadaannya kertas tu yang putih, nak kata keadaan yang putih dia sakut dengan sifat putih. Dia terpanggil bi'illatin. Misalnya kalau kertas tu tak sifat dengan putih, kertas hijau kita misal kata kertas tu bersifat dengan hijau, boleh tak nak kata keadaannya yang putih? Tak boleh ya, kerana sifat putih tak ada. Tu dia. Kertas tu biru, kertas tu berwarna biru, kita nak kata keadaannya yang putih? Tak boleh, sebab nak reti keadaan yang bersabit dengan sifat ma'ani. Tu kata mu'allalatun bi'illati. Illat situ sifat ma'ani. Kalau gitu bila kertas tu bersifat dengan hijau, kita kata keadaannya yang hijau. Kalau Arab gak apa nama hijau? Khudrah. Khudrah tu hijau, sifat hijau. Kaunuhu akhdar. Mari makna dia. Kalau kertas tu bersifat dengan putih, bayar. Kaunuhu abyad, keadaan yang putih. Kalau kertas tu bersifat dengan apa dia? Kuning, kita kata sufrah, kuning, sifat kuning. Maka kita kaunuhu asfar, keadaannya yang kuning. Kita kata nak erti keadaan yang bersabit dengan sifat ma'ani. Itu panggil mu'allalatun bi'illah. Ada pun sifat wujud dengan zat yang tak ada kerana lain. Wujud sabit dengan zat, wujud dengan zat. Wujud ada apa? Ada zat, ada maujud. Wujud ada maujud. Kalau itu wujud ni hal wajibatun lizat madamati zat. Ada kerana apa? Tak ada kerana lain. Wujud dengan zat. Tak serupa kaunuhu qadiran. Sungguh pun kaunuhu tu sifat bagi zat, tetapi bersabit dengan qudrat. Tu mu'allalah bi'illah. Apa tu? Ulat-ulat je. Bahasa tak faham tak cerah, ulat-ulat kat pondok. Tanya kat tu tanya, rajin kita rajin menanya. La yanalul ilma mustahyin wala mutakabbirun. Tak akan mencapai ilmu oleh orang malu. Nak tanya malu. Malu dengan orang tu, ada orang lain tu tak malu. Tanya jelah. Dah kita nak tak? Dia ada ilmu ni dengar sekali hurai tu faham selalu. Tu hari nampak selalu. Kadang-kadang hurai belik tak nampak, kadang cerah gelak kelik ada jadi kita. Dia kena ulat-ulat rajin menanya lobo kita, insya-Allah faham tu buka. Habis selesai tentang khilaf ulama duk hurai masalah wujud. Wujud ni sifat tu apa ni? Wujud ni hak tula ke dengan maujud ke lain. Duk hurai tu deh. Jadi satu kan kata khilaf. Kemudian ada pula dah kaum kata wa raja'a ba'duhum al khilafa lafziyan. Jadilah